Sadaqallahul azim. Saudara Timbalan Pengurusi Tetap yang saya kasihi, Amat Berhormat Datuk Seri Presiden, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Ismail, Timbalan Presiden, Naib-Naib Presiden, Ahli Majlis Pimpinan Pusat, para perwakilan saudara-saudari yang saya muliakan. Alhamdulillah, saya berdiri hari ini mewakili Angkatan Muda Keadilan mengambil bahagian dalam perbahasan pada Kongres kali ini yang saya kira cukup bermakna, mengambil kira usia parti ini, perjuangan ini menginjak ke 25 tahun dan kita kecapi nikmat kejayaan hari ini. Alhamdulillah, berkat daripada kesabaran dan istiqamah kita atas landasan dan prinsip perjuangan yang memungkinkan kita pada hari ini untuk menterjemah idea serta gagasan reformasi yang diperjuangkan dan didambakan selama hari ini. Saudara-saudari, politik ini ibarat air dan asap. Ianya cair dan meresap. 25 tahun kita menyaksikan pelbagai pahit getir perjuangan yang dilalui oleh leluhur dan pimpinan-pimpinan terdahulu. 25 tahun kita menyaksikan satu generasi keadilan yang telah dibentuk dan dilahirkan, yang kena erti pahit getir, kesusahan dan juga penderitaan. 25 tahun kemudian kita berada di pundak kekuasaan. Lalu bagaimana kita merencana perjalanan ke hadapan ini? Saudara, kita harus mengambil iktibar dan ibrah pengajaran daripada parti-parti ataupun pemerintah-pemerintah sebelum daripada ini. Belajar bagaimana kita dapat mengukuhkan lagi kekuatan kita, kekuatan parti ini. Bagaimana kita dapat berhadapan dengan cabaran-cabaran yang baru. Dan bagaimana kita dapat memulihkan kesilapan kita pada hari ini. Saudara-saudari, semalam mengambil kira semangat ini, Angkatan Muda Keadilan di dalam kongresnya telah meluncurkan satu inisiatif dan juga ikhtiar yang disebut sebagai Akademi Keadilan Rakyat atau singkatannya AKAR, sebagai usaha kita untuk memberi kelangsungan, latihan dan juga pendedahan kepada pimpinan-pimpinan muda yang ada dalam keadilan supaya mereka ini dapat terus digilap daripada sudut idealisme dan juga pemikirannya. Bisa tangguh pembahas. Ke atas sana saya minta kalau ada apa masalah sila cari urus dia. Kalau ambil gambar belum bagi tumpuan ke pembahas sekarang. Ataupun keluar dewan sekarang. Dengar tak dengar ke atas sana tu? Urus dia tolong bantu untuk selesaikan di atas tu. Okey, atau duduk. Saya minta semua di belakang sana duduk. Okey, silakan Cik Monin. Maaf. Jadi saudara-saudari yang saya muliakan, kini kita harus bekerja lebih kuat untuk memastikan agenda reformasi di bawah kepimimpinannya Amat Berhormat Presiden akan terus dapat dilaksanakan dengan jayanya. Semalam pagi, Timbalan Presiden merasmikan Kongres Angkatan Muda Keadilan dan Wanita. Disentuh tentang kepentingan kita sementara kita meneruskan khidmat dan bakti kita kepada rakyat dan juga masyarakat di luar sana. Penting juga untuk pimpinan muda, termasuk semua yang ada pada hari ini, untuk kita terus menggilap idealisme perjuangan kita. Kerana mana mungkin kita dapat bertahan selama hari ini sekiranya pimpinan-pimpinan yang ada, perwakilan-perwakilan yang ada ini
kita tidak ada usaha dan inisiatif untuk memantapkan lagi kefahaman kita dalam perjuangan ini. Saudara, belia dalam mana-mana sejarah perubahan ataupun ketamadunan dunia, belia itu selalu ataupun golongan muda itu selalu dianggap sebagai satu kelompok yang memainkan peranan penting dalam menggerakkan massa. Jika disingkap sejarah kepemudaan, sebelum Perang Dunia Kedua, kita menyaksikan bagaimana golongan muda dan belia merencana beberapa hal yang mustahak secara aktif, memainkan peranan mereka dan bertanggungjawab, menyuburkan semangat pada ketika itu, semangat nasionalisme, semangat untuk bangkit melawan penjajahan dari segenap aspek. Umpamanya pada ketika itu melalui penulisan di dalam majalah ataupun naskah yang dikenali sebagai Al-Imam. Saudara, kalau kita belajar pengalaman daripada negara jiran di Indonesia, umpamanya melalui pemerhatian seorang pemerhati sejarah, pengkaji Sunuk Huku Grenje, menyaksikan dan menceritakan kepada kita bahawa kelompok anak muda di Indonesia pada ketika itu di bawah penjajahan Belanda memainkan peranan yang penting. Mereka yang mendapat pendidikan di pesantren, di sekolah-sekolah agama, mahupun yang pulang daripada luar negara, dari Timur Tengah, itu membawa satu semangat yang baru. Kerana mereka ini merupakan golongan yang sedar, golongan yang faham, golongan yang tahu tentang keperluan dan juga kewajipan mereka ini untuk melaksanakan islah dan juga perubahan. Justru kita di sini pun tidak ketinggalan. Beberapa tokoh yang terlibat secara langsung di usia muda, seperti Syekh Tahir Jalaluddin, yang menganggotai ahli majlis mesyuarat orang-orang besar di Perak pada usia 30 tahun. Saudara, ini semua terbit dari kesedaran dan keyakinan untuk melakukan perubahan ke arah kebaikan dan membebaskan masyarakat dari segala bentuk penjajahan. Justru penting bagi kita yang ada pada hari ini untuk terus menghayati kisah dan pengajaran. Kerana laungan reformasi ini perlu disahut dan diteruskan dengan persiapan ilmu, keupayaan dan kemahiran yang perlu terus ditekuni. Saudara-saudari yang saya muliakan, lewat ini kita menyaksikan kemunculan kelompok pelampau politik di tengah kekalutan masyarakat yang terbelenggu dengan pelbagai masalah. Dalam pada itu munculnya beberapa watak orang-orang politik yang menyalakan api permusuhan kaum dan agama bagi mengolah persetujuan politik. Akibatnya kita menyaksikan bagaimana sebahagian besar kelompok muda yang galau pemikirannya, terbelenggu dan kadang-kala terpukau dengan pandangan kaum dan agama yang sempit. Lantas Madani itu hadir bagi mengisi kelompongan dan kekosongan yang ada di tengahnya, sebagai usaha untuk memulihkan semula kerangka, bukan hanya sekadar kerangka pentadbiran, tetapi termasuk pemikiran masyarakat, golongan belia, supaya kita dapat menjernihkan pemikiran mereka. Penting untuk pimpinan meletakkan semula kerangka asas negara ini dengan memberi penekanan terhadap sistem nilai bagi memastikan fabrik sosial negara kita tidak diganggu-gugat oleh mana-mana pihak. Dan jika degil mereka ini terus mencabar pihak berkuasa, maka saya cadangkan pada menteri untuk ambil tindakan yang tegas, tangkap, siasat dan dakwa mereka ini. Kerana mana mungkin kita biar dan izinkan keadaan ini berlaku. Saudara, semalam di dalam ucapan dasar, Ketua Angkatan Muda Keadilan disentuh tentang pemikiran Yang Amat Presiden yang diterjemahkan di dalam buku Gelombang Kebangkitan Asia, yang membicarakan tentang konsep la convivencia, iaitu kewujudan bersama, koeksistensi,
Saudara, beberapa bulan yang lalu, Syekh Ali Jumaah datang menerangkan tentang konsep lita'arafu di kalangan kita. Kerana penting bagi kita, terutamanya kelompok pimpinan-pimpinan yang ada dalam keadilan, untuk faham kepentingan kita mengekalkan keharmonian yang ada dalam negara ini dengan memberi penjelasan yang sewajarnya. Kerana konsep lita'arafu ini bukan hanya sekadar kita ini bertoleransi di antara satu dengan yang lain, tetapi lita'arafu itu dalam erti kata mengakui kewujudan ini bersama, mengiktiraf kewujudan kaum-kaum yang ada di sekeliling kita. Dan ianya adalah merupakan satu konsep dan model yang nyata berjaya dilaksanakan ketika kerajaan Al-Andalus di Spanyol, yang telah kemudian dikupas oleh Yang Amat Presiden dalam gelombang kebangkitan Asia, disebut sebagai istilahnya itu la convivencia ataupun koeksistensi dan juga kewujudan bersama. Saudara, penting. Sebab itu apabila Yang Amat Berhormat menggagaskan gagasan Malaysia Madani itu, ianya bukan hanya sekadar gagasan biasa untuk menggantikan slogan ataupun retorik lapuk, retorik-retorik yang diperkenalkan sebelum daripada ini. Kerana kalau kita imbau dan singkap semula sejarah kedatangan Nabi SAW ke kota Yathrib pada ketika itu, dengan jelas membawa satu kerangka bagi mendirikan sebuah negara kota Madinah dengan prinsip-prinsip yang universal, dengan agenda-agenda yang baik untuk rakyat, seperti mana yang disebut dalam satu ucapan yang cukup masyhur. Kata Nabi SAW, ya ayuhan nas, afshus salam, sebarkanlah salam. Penekanan ataupun penegasan pertama Nabi SAW itu, seperti mana yang termaktub dalam teras kedua di dalam gagasan Malaysia Madani itu, menekankan tentang soal kesejahteraan, keselamatan, keamanan bagi seluruh rakyat yang ada di bawah jajahannya. Yang kedua disebut tentang wa at'imut ta'am, dan berilah makan, yang menyinggung tentang keperluan para pemimpin untuk menghasilkan satu kebijakan ekonomi dasar yang dapat membebaskan manusia daripada kelaparan dan juga kesengsaraan. Kemudian disentuh yang ketiga, wa asilul arham, dan sambungkanlah tali silaturahim sesama kamu. Dan ini apa yang sedang dilakukan oleh kerajaan yang ada pada hari ini sejak daripada mula hingga ke hari ini, iaitu menekankan tentang konsep perpaduan yang perlu diteguhkan di kalangan kita. Saudara-saudari, banyak program-program yang dilaksanakan oleh kerajaan bagi membantu atau memperkasakan golongan belia. Kalau nak sebut satu-satu banyak, saudara. Tinggal lagi bagaimana kita ini memainkan peranan. Tadi disinggung tentang soal bagaimana pemimpin-pemimpin harus lebih aktif, bergerak di lapangan dan sebagainya. Semalam saya pun singgung juga pada para perwakilan Angkatan Muda Keadilan. Saya tanya, berapa ramai di kalangan mereka yang setakat ini menghadam konsep Malaysia Madani? Berapa ramai pemimpin-pemimpin cabang yang ambil inisiatif untuk faham tentang konsep ataupun kerangka ekonomi madani? Berapa ramai di kalangan kita yang benar-benar teliti dan telaah pelan transisi tenaga mahupun pelan pembangunan industri yang digagaskan oleh kerajaan pada hari ini? Tugas dan tanggungjawab untuk memberi penerangan ini bukan hanya terletak di bahu-bahu pimpinan. Saudara, usaha untuk memajukan negara ini dan memperkukuhkan kerajaan yang ada pada hari ini adalah terletak di atas beban bahu kita semua, dan kita harus berani mengambil langkah dan tanggungjawab untuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Jadi saudara-saudari, lantaran itu daya tahan generasi muda yang harus siap menggalas tanggungjawab ini dengan membudayakan ketekunan menimba ilmu melalui pendidikan formal maupun tidak, supaya ianya akan menjadi kayu ukur sejauh mana keinginan kita melakukan perubahan bagi menempuh proses berfikir, menilai dan memberi manfaat kepada masyarakat dan juga negara. Akhir sekali, mengambil pandangan daripada Hamka,
Beliau hairan melihat setiap hari orang menyisir rambutnya, tetapi tidak pernah menyisir otaknya. Memperkemaskan dadanya, tetapi tidak dicuci hatinya. Digosok kasutnya, tetapi tidak pada akalnya. Maka bergegaslah kita, persiapkan diri kerana kita adalah penentu masa hadapan negara ini. Satukan semangat, bangkit dan tumbuh bersama, menjadi generasi yang mempunyai nilai dan kalis masa hadapan. Kita harus bersedia dengan keyakinan, ilmu, amal dan juga tindakan. Kata tua, kata bertuah. Tuah melekat seisi alam. Hina parti kerana lemah akibat tidak sefaham. Aqulu qawli haza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Angkatan Muda Keadilan menyokong ucapan dasar Presiden Parti Keadilan Rakyat. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Cik Muhammad Kamil Munin. Terima kasih. Seterusnya yang terakhir, saya minta tuan-tuan bagi waktu sekejap ya dalam